Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Lafaz bismillah pembuka segala. Sekalung perhargaan buat peneraju acara, hadirin dan kombinasi juri berintegriti yang dimuliakan. Salam kasih, salam ceria, kita bersama. Berdirinya saya di sini bukanlah untuk membuang masa hadirin, akan tetapi saya ingin menyampaikan pidato saya, rukun negara sebagai prinsip perpaduan demi kejayaan dan kestabilan rakyat berpandukan kesetiaan kepada raja dan negara dan keluhuran perlembagaan. Hadirin hadirat sekalian, rukun negara adalah ideologi kebangsaan Malaysia. Ia telah dibentuk pada 31 Ogos 1970 oleh Majlis Gerakan Negara, iaitu setahun selepas berlakunya tragedi 13 Mei 1969. Hadirin hadirat sekalian, prinsip kedua iaitu kesetiaan kepada raja dan negara adalah berteraskan kepada amalan sistem demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan dengan Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Negara. Selaras dengan kedudukan yang di-Pertuan Agong sebagai raja mengikut perlembagaan, sistem beraja juga diamalkan di setiap negeri. Seri Paduka Baginda, raja-raja dan yang di-Pertuan Negeri merupakan lambang perpaduan rakyat. Kesetiaan kepada raja dan negara bermaksud bahawa setiap warga negara hendaklah menumpukan sepenuh taat setia, jujur dan ikhlas kepada Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Di peringkat negeri pula, rakyat dikehendaki menumpukan taat setia kepada raja yang memerintah negeri tempat mereka, bermastaltin tanpa mengurangkan taat setia kepada yang di-Pertuan Agong. Prinsip ini juga bertujuan melahirkan rakyat yang bertanggungjawab dan sanggup berkorban untuk negara demi keamanan dan kemajuan. Pegangannya teguh kepada prinsip ini dipercayai dapat melahirkan rakyat yang menghormati simbol-simbol kedaulatan negara, mematuhi undang-undang dan berusaha untuk meningkatkan nama baik negara melalui aktiviti sosial, ekonomi dan politik. Hadirin hadirat yang dihormati, seterusnya prinsip ketiga iaitu keluhuran perlembagaan yang menekankan perlunya rakyat menerima, mematuhi dan mempertahankan keluhuran atau kemuliaan perlembagaan negara. Perlembagaan negara adalah sumber perundangan yang tertinggi dan berfungsi untuk memberi perlindungan kepada setiap rakyat negara ini akan hak dan keistimewaan mereka sebagai warga negara. Setiap warga negara Malaysia dikehendaki menghormati, menghargai serta memahami maksud dan kandungan serta latar belakang sejarah pembentukan perlembagaan negara. Perlembagaan negara telah digubal berasaskan kesepakatan semua kaum dan semua pihak di negara ini. Oleh hal yang demikian, ia merupakan satu kontrak sosial rakyat yang tidak boleh dipersoalkan dan diganggu atau digugat oleh mana-mana individu atau mana-mana pihak. Ianya juga adalah sumber rujukan bagi segala hal yang berkaitan dengan sistem pemerintahan, perundangan, kedudukan dan hak sosioekonomi rakyat. Setiap rakyat mempunyai kedudukan atau taraf yang sama di sisi undang-undang. Justru, perlembagaan memberi jaminan terhadap hak asasi, kebebasan rakyat dan keadilan sosial untuk semua kaum di negara. Badan yang dipertanggungjawabkan memelihara keluhuran dan ketinggian perlembagaan ialah Badan Kehakiman. Badan ini berkuasa untuk kesahihan sesuatu undang-undang. Rukun negara bukanlah sekadar prinsip yang hanya dilafazkan dengan ikrar, tetapi ia hanya menuntut kesungguhan setiap warga negara untuk menghayati dan mengamalkannya. Justru mengamalkan rukun negara akan melahirkan masyarakat yang bersatu padu, muhibah tanpa mengira kaum serta bersikap saling menghormati antara satu sama lain. Melalui perpaduan yang kukuh, maka pertumbuhan ekonomi dapat ditingkatkan dan kestabilan politik dapat dikekalkan dalam sistem pemerintahan negara yang bercorak demokratik. Kesimpulannya, saya ingin menegaskan bahawa
pentingnya kewujudan rukun negara di negara Malaysia. Penubuhan rukun negara memberikan impak besar kepada negara kita di dalam pelbagai aspek, terutamanya kestabilan rakyat dan ekonomi. Saya berharap negara Malaysia akan terus maju ke hadapan agar berdiri sama tinggi, duduk sama rendah bersama negara lain. Itu sahaja pidato daripada saya. Sekian, terima kasih.